Boleh datang sembahyang sunat, kenapa fardu tak boleh datang? Itu tuan-tuan, patut-patut subuh kita besok macam ni juga. Baru orang Cina takut, wah, banyak kuat orang Islam wah, dia pun tak berani tuan. Pasal apa yang depa berani pada kita? Pasal kita tak kuat. Wah, orang Islam pun tak lah bangkit pagi kita pagi-pagi pun jogging. Nah, depa pun tinggal kita, sebab tu depa berani. Depa berani. Supaya nak pindah babi pun menang kan depa. Kita masjid surau pun kita roboh. Babi tak roboh. Bagi notis lagi. Dah notis batal pula, sambung pula. Oi, baik sungguh babi tu tuan. Jadi yang merdeka di Malaysia ni orang ke babi sekarang? Ya, surau boleh roboh. Orang tanya pada saya, ustaz, apa cerita ustaz? Surau roboh ustaz. Kandang babi haram, tak ada lesen, kita tak roboh. Saya kata silap jawatan kuasa surau juga. Sebab mereka hanya buat surau, patutnya di atas surau, di bawah kandang babi, baru orang tak roboh. Baru mereka tak roboh, saya kata. Mana boleh macam tu tuan-tuan? Ini bukan masalah agama, ini bukan masalah politik, ini masalah alam sekitar. Habis tercemar, penduduk sakit, kerugian berbilion, berjuta rugi. Milion-milion rugi nak membersihkan sungai. Tiba-tiba kita tunduk pada orang yang belah babi secara haram. Ini yang kita kena faham. Pak siapa yang mereka begitu berani pada kita? Jawapannya ialah mereka melihat kekurangan yang ada pada bangsa kita. Jemaah kurang, perpaduan kurang, kasih sayang kurang, semayang slow. Cubalah kalau tiap-tiap pagi, tiap-tiap malam macam kita semayang tarawih di semua tempat dalam Malaysia, mereka tak berani kita tuan-tuan. Pasal mereka tengok umat Islam, kalau sentuh soal agama mereka cukup sensitif. Tapi hari ini umat Islam bila sentuh soal agama cukup ringan. Cukup ringan. Kita cukup marah kalau orang bakar bendera. Kita lah boleh buang kerakyatan dia. Ui. Tengok orang tua dalam TV. Bakar bendera. Buang kerakyatan dia. Tapi masalah orang murtad, siapa yang kata macam tu? Bakar bendera memanglah salah besar, tapi murtad lagi ribu-ribu kali besar. Murtad orang tak bising, bakar bendera orang tak bising. Mentang-mentang yang bakar bendera tu orang Melayu, kita bising. Nu hak Cina hina lagu negaraku. Duk di Taiwan, Namewi, terang-terang hina agung, terang-terang hina negaraku, terang-terang hina masjid, hina orang Islam, hina perempuan pakai tudung, hina azan subuh. Keluar lagu, keluar album, kutuk kita, negaraku, kutuk yang di Pertuan Agong. Tak ada siapa tikai dia. Pasal apa? Pasal dia Cina. Ini kita tidak boleh macam itu. Muhammad Rasulullah. Wallazina ma'u asyidda wal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad itu Rasulullah. Siapa-siapa yang bersama dengan Rasulullah, dia akan tegas dengan orang kafir dan dia akan berlemah lembut dengan orang Islam. Hari ini terbalik, berlemah lembut dengan orang kafir, bertegas dengan orang Islam. Ini lari jauh kita daripada pahaman yang sebenarnya. Jadi kalau boleh lepas subuh jangan tidur balik. Buat persiapan untuk semayang subuh. Tak apalah, tak mau datang masjid, tak apalah, semayang jemaah di rumah. Suami jadi imam, anak-anak dan isteri jadi makmum. Buat. Habis baca Quran, habis solat, baca Quran semuka. Kemudian pilah kerja, pilah sekolah. Alangkah bahagianya kalau rumah kita macam itu. Tak main masjid pun tak apalah. Ada 10 orang, tanggungjawab lepaslah satu kampung kita. Kita sembahyang berjemaah di rumah. Tapi tidak, jemaah di rumah pun tidak. Nabi dah pesan pada kita, 2 waktu jangan tidur. 2 waktu kalau boleh elak, sesangat-sangat elak. Yang pertamanya selepas solat asar. Jangan tidurlah. Mengantuk macam mana pun jangan tidur selepas asar. Kalau tuan-tuan mengantuk selepas asar, pergilah berjalan. Naik motor ke, jalan kaki ke, jogging, naik atas bukit sana, turun balik. Tak pun pizu, tengok rimau ke apa, patah balik. Jangan tuan-tuan tidur. Kerana tidur selepas asar ini alamatul junun, tanda-tanda nak jadi gila. Ya, tanda-tanda nak jadi mereng. Dia balik sekolah pukul 5, mengantuk sangat, dia lari atas katil, dia lompat, dia tidur. Mak pun buka pintu, ya Allah, nak dara dia tidur. Biarlah, kata suami. Letih tu, kau kerekelam, kata dia. Pukul 7 baru bangkit. Malam, 7 malam bangkit. Menung. Dia pergi semayang. Mayang.
Rakaat yang kedua, Allahumma hdini fiman hadai. Mak main mengendak, "Oi, kamu sembahyang apa?" "Subuh pula." "Subuh apa maghrib?" Astagfirullahalazim. Berapa ramai tuan-tuan yang jadi mereng. Dia perasan 7 tu 7 maghrib, bukan 7 subuh, bukan 7 maghrib. Sebab tu Nabi larang tidur waktu maghrib, tidur waktu asar, selepas asar. Ini selalunya pelajar-pelajar sekolah ni letih sangat dia tidur. Tolong elakkan. Kadang-kadang kaki tangan yang balik pukul 5 sampai rumah pukul 6.30, letih sangat. Baju tak buang, kasut tak buang, apa pun tak buang, bum tidur dengan tai tidur sekali. Letih kata dia. Cukup 40 hari tuan-tuan dia mari. Dia penin, dia bengong, dia penin, dia bengong, lama-lama berhenti kerja. Berapa banyak yang kerja elok-elok, umur 34 berhenti kerja. Pak saya tidur petang. Dia jadi malas kerja, jadi sifat malas kerja. Akhirnya berhenti kerja. Tengok televisyen. Umur 30 tengok Ultraman lagi. Ya, dia tengok televisyen, bangkit tidur, tengok TV, makan tidur, tengok TV, makan tidur. Dia berhenti kerja. Dia akan jaga tengah malam. Pukul 1 dia jaga, 2 pagi dia jaga, 3 pagi dia jaga, 4 pagi dia jaga. Dekat subuh dia tidur. Dia tidur tu sampai pukul 12 tengah hari. 12 tengah hari dia bangkit basuh muka, makan nasi. Kemudian tengok TV. Sampai pukul 5 tidur pula. Pukul 9 malam jaga. Gitulah hidup dia. Tuan-tuan tengok orang macam ni. Orang macam ni tuan-tuan dia jadi gila. Dia gelak seorang-seorang, dia senyum seorang-seorang. Puncanya apa? Selepas asar. Tolong jangan tidur selepas asar. Bagi orang perempuan yang tidur selepas asar, kebanyakan paha dia akan digigit. Ada digigit di paha tu warna biru, digigit di paha dia warna hitam. Cuba buat kalau tak percaya. Orang perempuan kalau tidur lepas asar, tu pun tengok dia kena lebam-lebam. Dia tanya kat suami dia, "Abang gigit ke ni?" "Apa kepedah aku nak gigit hang?" Orang puasa ni, tunggulah buka puasa, dia kata. Menatang lain tu tuan-tuan. Pergi ke doktor, doktor kata, "Akak ni kencing manis ni. Lebam-lebam ni sebab darah tak berjalan. Jadi bila darah tak berjalan, dia akan menjadikan macam lebam. Jadi akak tak perlu risau, kita sapu lotion saja," kata dia. Ini kata doktor. Doktor kata gitu. Cuba tuan-tuan ambil tu teropong dekat paha ada 5 lubang di situ. Ada 5 lubang tu. Dia kata kencing manis. Tuan-tuan kata kencing manis. Kencing manis tuan-tuan pun sukatan dia 4, 3, 4, 5 eloklah tu. Lain kalau 50. Petak larang nak baca. Pukul 7 suku dia main satu perempuan bawa air. "Tolong jampi Ustaz. Kenapa muak saya kencing manis Ustaz? Udah meracau sekarang ni." "Kat mana sekarang ni?" "Hospital." "Oh, dah meracau tu, dah tinggi sangat tu akak." "Tinggi Ustaz." "Berapa?" saya tanya. "Tak boleh baca," kata dia. Sudah. Tingginya sampai tak boleh dibaca. Dia kata pasal kencing manis. Kencing manis. Kau tak ada kencing manis. Pasal apa? Kau lebam. Sebab ada orang lain main gigit. Siapa dia main gigit? Wallahualam. Sebab apa dia main gigit? Pasal tuan-tuan tidur petang. Ya, kalau tuan-tuan tak percaya, petang besok suruh isteri tuan-tuan tidur. Tuan-tuan tengok. Jadi apa pada paha dia? Sekali dia gigit, dia akan gigit lagi. Melainkan kalau tuan-tuan pergi berubat. Berubat dia senang aja. Ambil air, baca Al-Fatihah 7 kali, mandi dengan limau 3 biji, sapu seluruh badan, hilanglah dia. Dia takkan gigit lagi dah. Baca Al-Fatihah 7 kali pada air tu, campur dengan dalam timba dengan baldi, campur dengan air, perah 3 biji limau, sapu seluruh badan. InsyaAllah hilang. Bukannya susah. Ada orang kata, "Ustaz, saya buat macam Ustaz cakap kan, buat mandi limau, kemudian baca Fatihah, tapi kena gigit juga Ustaz. Isteri saya lagi banyak Ustaz." "Abang buat macam mana?" "Yalah macam Ustaz cakap lah, baca Fatihah semua." "Buat. Baca betul ke baca tak betul?" "Macam Ustaz cakap lah. Saya buat Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah." Memang tak menjadilah. Al-Fatihah tu bacalah habis sampai waladhdallin. Ya, sampai waladhdallin ni dah. Dia baca Fatihah, dia ambil. Kemudian mengadu pada kita tak menjadi pula. Nak menjadi apa kau baca tak betul? Ya, yang ketiganya pasal apa yang kena gigit? Yang ketiganya kena gigit sebab mandi tak pakai apa. Mandi pada waktu maghrib pukul 7.30 mandi. Kemudian tak pakai kain basahan. Orang pun skodeng. Jin pun skodeng juga. Jin skodeng lagi senang. Dia relax, dia tengok. Kau nampak dia?
Orang kalau sekoden nampak. Jin bila dia